على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما ووفقنا يا أكرم الأكرمين وارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل. وأذكركم وأذكر نفسي بإخلاص النية لله تعالى. أما بعد، muslimin dan muslimat rahimakumullah, marilah kita sama-sama mewafakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di atas segala nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita semua, lebih-lebih lagi nikmat taufik dan hidayah Allah, sehingga kita semua dapat berkumpul di tempat yang baik, di rumah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan amalan-amalan yang kita lakukan pada hari ini, pada malam ini, Allah Subhanahu wa ta'ala terima, dan Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan asbab dijauhkan azab daripada kita, dan juga dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, pada malam ini kita dapat teruskan lagi pengajian kita dalam kitab Safinatun Najah, bahtera kejayaan. Nak selamat, naiklah bahtera ni, naiklah kapal ni. Kalau nak selamat ibadah kita, daripada ibadah-ibadah yang kita lakukan, belajarlah ilmu agama. Dan yang sekarang ni nak dekat dengan kita sekarang ni ibadah puasa. Tak lama dah, 2-3 hari lagi kita akan masuk ke bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkatan. Maka sepatutnya kita ni bila nak memasuki bulan Ramadan, sebelum memasuki bulan Ramadan, kita dah buat persiapan dah. Apa persiapan untuk bulan Ramadan? Selain daripada tak puasa sunat kita di bulan Sya'ban, di bulan Rajab dan Sya'ban, selain membaca Al-Quran, selain bangun malam, apa persediaan untuk kita menghadapi bulan Ramadan? Yaitu tak lain tak bukan adalah mengetahui sedikit sebanyak hukum hakam berkenaan dengan ibadah puasa. Jangan duk kata aku dah banyak kali dah puasa, setiap tahun aku puasa. Dah banyak kali dah aku puasa Ramadan. Meskipun begitu tak rugi, supaya apa yang kita lupa tu kita ingat kembali daripada tentang hukum hakam puasa. Sebab puasa ni setahun sekali. Jadi bila mana setahun sekali ni, ada setengah orang waktu nak masuk Ramadan ataupun masuk Ramadan barulah dia tercari-cari macam mana dia niat sebulan bulan Ramadan, macam mana dia niat mengikut mazhab Syafi'i. Aku isap rokok batal tak puasa, aku hidup ni batal tak puasa. Baru nak cari, baru nak tahu dah masuk bulan Ramadan. Yang sepatutnya yang perlu kita buat persediaan, persiapan terlebih dahulu sebelum kita masuk ke bulan Ramadan. Tahu sedikit sebanyak tentang hukum hakam berkait dengan Ramadan, supaya apa? Supaya ibadah kita di bulan Ramadan, khususnya ibadah yang wajib, yakni puasa Ramadan, sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Tanyalah siapa-siapa yang berpuasa di bulan Ramadan. Tanya, kamu nak tak? Kalaulah puasa kamu yang kamu buat sekarang ni Allah Ta'ala tak terima, Allah Ta'ala tolak, nak ke tidak? Saya dia akan kata tak nak dah. Aku berpuasa ni untuk Allah Ta'ala terima, untuk Allah Ta'ala dah terima ibadah puasa aku ni. Jadi kalaulah kamu nak ibadah puasa kamu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka buatlah dengan cara berilmu, buatlah dengan cara orang yang tahu, bukan hanya puasa semata-mata. Orang azan subuh dah, dia sahur lagi, dia makan lagi. Dia kata tak apa, sebab orang tak habis Tok Bilal azan subuh tak habis lagi. Yang tak bolehnya bila mana selesai dah habis azan subuh, barulah berhenti. Siapa kata? Nah, siapa meletakkan syarat lepas daripada azan subuh barulah wajib berhenti daripada makan dan minum, daripada makan sahur? Siapa kata? Yang wajibnya bila mana dah terbit fajar, barulah wajib dan mula untuk kita menahan diri daripada melakukan perkara yang membatalkan puasa. Baik. Ini baru sedikit. Nak jadi hak mana tak pernah dengar lagu tu. Selama ni aku duk pegang tu, habislah puasa dia. Duk bertahun-tahun duk dengar, bertahun-tahun duk pegang, habis azan subuh barulah boleh berhenti makan dah. Habis. Habis dah. Ataupun dia duk pegang niat, dia niat sebulan bulan Ramadan, kemudian dia tak niat setiap malam Ramadan. Dia ingat cukup dengan niat sebulan bulan Ramadan tu, tak perlu dah niat setiap malam. Awal halnya yang sebenar, yang betul, kena niat juga setiap malam. Setiap malam Ramadan tu kena niat juga. Walaupun dah niat dah mengikut mazhab Malik sebulan bulan Ramadan. Kenapa kena niat juga? Kerana niat Imam Malik tu nak cover. Malam yang mana kita terlupa niat mengikut niat di sisi Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Jadi habis tu macam mana aku puasa sebelum ni macam mana? Tak niat. Tak niat setiap malam, cukup dengan sebulan bulan Ramadan, maka puasa kamu tu kamu kena qada balik, kena qada semula. Baik. Jadi buatlah persiapan sebelum masuk bulan Ramadan. Tapi pada malam ni tak adalah kita nak bahaskan bab puasa. Haji hajat kena cari sendirilah. Cari sendiri. Tanya mana-mana ustaz yang buat daurah hari Sabtu ke hari Ahad. Contohnya hari Ahad, ada satu tempat markas di dekat Kota Damansara, dia buka kitab khusus untuk puasa. Khusus untuk bab puasa sahaja. Satu kitab yang khas dinamakan apa kitab hukum hakam puasa. Jadi dekat sana kalau boleh pergilah dia buat daurah kat situ. Nak habis itu satu biji kitab, sebuah kitab habis tu pada hari itu, hari Ahad ni. Kalau ada ruang tak, kalau ada peluang, pergilah. Join dengan daurah kitab, mana daurah kitab yang mana dibaca kulit, daripada kulit ke kulit sampai habis, sampai khatam. Di Kota Damansara. Di Kota Damansara dekat ke markas Mahatullah Baibus Sa'adah. Di situ dia ada buat pengajian kitab. Baik. Jadi di situlah boleh kita banyak tanya tentang video lagu mana yang kita ni tak sihat, lagu mana nak puasa. Daripada situ. Bukanlah waktu Ramadan tu baru nak tanya semuanya. Dah puasa dah baru nak tanya. Hak ni lah peliknya. Hak ni lah kata puasa dia puasa yang rugi, puasa yang tidak berasaskan ilmu. Jadi rugilah, rugi. Baik.
Jadi pada malam ini, adapun pada malam ini kita nak teruskan sambungan pengajian kita dalam kitab ni daripada fasal yang ke-11. Masih lagi dalam fasal yang ke-11 berkaitan perkara yang tidak boleh, yang haram dilakukan oleh yang tak ada wudu dan juga orang yang berjunub. Begitu juga dengan yang kita akan baca, iaitu orang yang haid dan nifas. Perkara yang tak boleh dilakukan oleh perempuan haid dan nifas sekarang ni. Maka kata pengarang rahimahullah, wa yahrumu bil haidi 'asharatu asya'a. Haram dengan sebab haid itu 10 perkara. As-salatu wat-tawafu wa massul mashafi wa hamluhu wal lubthu fil masjidi wa qira'atul qur'ani bi qasdil qur'ani was-sawmu wat-talaqu wal mururu fil masjidi in khafat talwithahu wal istimta'u bima baina as-surrati war rukbati. Yang pertama salat, yang kedua tawaf, yang ketiga menyentuh Al-Quran, yang keempat menanggung Al-Quran, yang kelima mendiami di dalam masjid. Yang ni semua ni nak daripada solat, tawaf, menyentuh Al-Quran dan menanggung Al-Quran. Yang ni kita telah jelaskan. Seperti mana orang yang berjunub. Apa maksud orang yang berjunub haji? Orang yang berjunub, apa maksud orang yang berjunub? Orang yang keluar apa? Keluar air mani. Itu dipanggil orang yang berjunub. Baik sama ada lelaki ataupun perempuan. Yang berjunub, bukan lelaki sahaja yang keluar air mani, perempuan pun keluar daripada dia air mani. Dan baik, dan juga mendiami masjid ke atas perempuan haram. Ke atas perempuan haid haram, dia tak boleh mendiami masjid, berada di dalam masjid, berada di tempat yang mana ditentukan tempat ni untuk masjid. Ni yang iktikaf. Walaupun tempat tersebut belum dibina masjid, belum dibina tiang masjid, belum dibina bumbung masjid, hanya tuan tanah kata kawasan ni 1 ekar tanah aku untuk masjid, aku wakafkan untuk masjid, maka perempuan haid yang berjunub tak boleh mendiami tempat tersebut walaupun belum dibina masjid tersebut. Kerana apa? Kerana memuliakan syiar Allah. Masjid itu merupakan syiar Allah, tanda kemuliaan agama Allah, tanda agungnya syariat Allah Subhanahu wa taala, mesti kita agungkan. Kalaulah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan tentang fadilat orang yang datang ke masjid, belum menceritakan lagi tentang orang yang berada di dalam masjid. Yang nak datang ke masjid pun, oleh kerana hati dia nak ke masjid pun, Allah Subhanahu wa taala mengangkat darjat dia, hapus dosa dia. Ini nak menunjukkan apa? Tempat masjid tu tempat mulia, tempat yang agung, tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, "Man ghada ila al-masjid aw raha a'addallahu lahu fil jannah nuzulan kullama ghada aw raha." Mafhumnya, barang siapa yang pergi ke masjid kemudian pulang daripada masjid, Allah taala telah mempersiapkan bagi dia di dalam syurga nuzulan, darjat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali dia pergi dan balik ke masjid, Allah taala angkat darjat dia. Tak sama kita balik, kita pergi ke tempat yang lain. Ke tempat yang lain tak sama. Ke tempat selain daripada masjid tak sama. Kenapa? Kerana tak ada kemuliaan. Allah tak angkat dia sebagai perkara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Sebab itulah yang berjunub, yang berhadas besar tak boleh mendiami masjid. Jangan anggap kita ni rugi. Duk bersiap-siap nak datang ke masjid tu pun dah dapat pahala dan dihapuskan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kat mana tak sebahagian ramai daripada manusia ni yang susah sangat nak datang ke masjid. Tak nampak ke fadilat yang Allah Taala letakkan untuk orang yang nak datang ke masjid? Bukan start, bukan mulanya diberi pahala tu bila mana sampai dan berada dalam masjid kemudian iktikaf, tak. Mula diberi pahala orang yang nak datang masjid bila mana dia dah buat persiapan dan berjalan ke masjid. Tu mula Allah Taala berikan pahala dah, dan juga Allah Taala hapuskan dosa dia. Diangkat darjat dia. Diangkat darjat dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, basyiru al-masya'ina fi dhulami ila al-masajidi bin nurit tam yaumal qiyamah. Bagi tahu khabar gembira. Nabi suruh sahabat bagi tahu khabar gembira kepada siapa? Kepada al-masya'ina ila al-masajid. Al-masya'ina fi dhulami ila al-masajid, kepada orang yang berjalan dalam waktu yang kelam untuk ke mana? Ke masjid. Bagi tahu apa? Tak bin nurit tam, yang mana Allah Taala berikan cahaya yang sempurna kepada mereka yaumul qiyamah, pada hari kiamat kelak. Jadi yang masih lihat, yang masih berat nak datang ke masjid ni, tak nampak lagi ke? Tak nampak lagi ke pahala yang Allah Taala berikan kepada mereka yang datang ke masjid, melakukan ibadah salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ni yang datang. Kemudian bila mana sampai, bila mana dia sampai ke masjid, melakukan solat secara berjemaah kan. Melakukan solat berjemaah, kemudian lepas daripada solat maghrib dia tunggu. Dia tak balik. Tak sehingga tak balik. Lepas daripada solat maghrib secara berjemaah, dia tak balik ke rumah. Tak pergi ke kedai mamak lepak. Tak ada bersembang kat luar. Dia masih berada di dalam masjid. Dia duduk kerana Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun tidur sekalipun. Lepas daripada maghrib, solat maghrib dia bersandar. Nak jaga wuduk kan? Duduk tak? Tidur dalam keadaan duduk. Niat kerana Allah Subhanahu wa taala, dapat pahala selagi mana dia berwuduk dan dia tetap di tempat duduk dia dalam masjid. Selagi itulah malaikat tolong beristighfar untuk dia. Malaikat kata untuk dia apa? Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, ya Allah ampunkanlah dosa orang ni. Ya Allah rahmatilah orang ni. Tak nak lagi ke haji hajat. Jadi tak rugi dah. Tak rugi datang ke masjid. Lagi-lagi lah, dalam masjid ni ada majlis ilmu seumpama ni. Lagi-lah banyak pahala. Dah kata nak cari bekalan akhirat, ni lah dia. Apa lagi bekalan akhirat haji hajat? Kedai mamak tu mana ada bekalan akhirat, ada ke? Dia kata ada ustaz. Saya bawa jemaah ni ke kedai mamak tu, saya belanja. Betul ke? Betul. Habis tu betul bawa aku. Saya belanja, saya bersedekah. Kalau tu tak ada masalah kan. Dia bersedekah, dia belanja untuk jemaah ni lepas daripada solat isyak, bukan daripada solat maghrib. Orang nak belajar lagi, orang nak dengan lesen agama lepas solat isyak, tak ada masalah kan. Supaya tak rugi majlis ilmu agama ni. Baik. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam nak kongsikan lagi hadis berkaitan dengan solat orang yang datang ke masjid, solat berjemaah ni banyak fadilat dia. Kita jangan rasa rugi, jangan rasa lemah semangat. Jangan mudah rasa semangat, jangan mudah nak rasa lemah semangat. Ingat pesanan Nabi, ingat apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang datang ke masjid tak rugi, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan yang besar bagi dia. Di antaranya
Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya." Adakah kamu nak tahu tak? Adakah kamu nak tahu? Aku tunjukkan kepada kamu perkara yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala hapuskan dosa-dosa kamu, dan Allah taala wa yarfa'u bihi darajat, dan Allah taala mengangkat darjat kamu. Mengangkat darjat kamu dengannya Allah taala hapuskan dosa-dosa kamu, dan Allah taala angkatkan darjat kamu. Maka kata sahabat, "Bala ya Rasulullah." Bahkan ya Rasulullah, boleh tunjukkanlah kepada kami apakah dia, sebab apakah amalan tersebut. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Isbagul wudu'i ala al-makarih," yakni menyempurnakan wuduk kita. Menyempurnakan wuduk kita, wa kathratul khutha ila al-masajid, dan banyak berjalan ke masjid. Banyak nak berjalan ke masjid. Wa intidharus salati ba'da salat, dan juga yang ketiga menunggu salat setelah mana salat. Salat dah, dia tunggu lagi untuk solat. Yakni dah solat dah maghrib, dia tunggu lagi di masjid ni untuk solat isya. Fadzalikumur ribatu fadzalikamur ribatu, maka demikian itulah ribat, dan ikatan demikian itulah ikatan, yakni perkara ni perkara yang sangat agung, sangat mulia pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang ini di bulan Ramadan khususnya, jangan kita tinggalkan masjid. Jadikan hati kita di bulan Ramadan terpaut, sangat-sangat terpaut dengan masjid. Solat secara berjemaah, lepas daripada solat tu di bulan Ramadan, kalaulah sebelum ni tak pernah buat, tolong buat. Apa dia? Lepas daripada solat fardu, baca Al-Quran, walaupun beberapa ayat. Walaupun beberapa ayat, oleh kerana kita tak sempat nak buat persediaan. Tak sempat ustaz nak buat persediaan, baru teringat, baru tahu dah nak masuk dah bulan Ramadan. Sibuk dengan kerja ustaz, dah sibuk dengan kerja. Jadi alhamdulillah, hari ni bila mana dengan ustaz bagi tahu suruh buat persediaan, barulah ingat, kita ni dah dekat 2-3 hari lagi akan masuk bulan Ramadan. Jadi bila mana orang baru-baru masuk bulan Ramadan, kalaulah dia nak banyakkan ibadah tu, boleh menyebabkan dia ni rasa berat. Dengan rasa berat tu dia akan meninggalkan ibadah-ibadah yang lain. Meninggalkan ibadah tersebut. Jadi untuk permulaan, kalaulah rasa sibuk sangat, kalaulah rasa berat sangat, lepas daripada solat, tolong baca Al-Quran walaupun 2-3 ayat. Tak boleh satu page, baca 2-3 ayat. 2-3 baris baca. Kalaulah maknanya kemudian baca walaupun sedikit. Mungkin asbab dengan kita membaca sedikit ayat tu membantu kita untuk dapatkan kekuatan dan semangat dan berkat masuk bagi memperbanyakkan lagi bacaan Al-Quran setelah daripada itu. Lihatlah kepada para salihin, bagaimana mereka boleh habiskan, boleh khatamkan Al-Quran antara maghrib dengan isyak. Mujahid pelajar, murid kepada Ibnu Abbas, boleh menghatamkan Al-Quran antara isyak dengan maghrib. Adakah mereka ni mula-mula buat terus mereka boleh khatamkan? Tidak. Mereka buat persediaan dulu, mereka latih diri mereka dulu. Jadikan rutin harian mereka, sehingga waktu dia tu menjadi berkat, membantu untuk dia membaca Al-Quran lebih banyak lagi daripada sebelum ni. Sayyidina Uthman Ibn Affan boleh khatamkan Al-Quran dalam solat. Dalam solat boleh khatamkan Al-Quran 30 juzuk. Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu dapat khatamkan Al-Quran
di bulan Ramadan sebanyak berapa kali? 60 kali. 60 kali. Ni, tak yang perlu kita ikut. Tak ada pula kan orang kata dia tak apa ustaz, dia ulama. Tapi itu kita nak ikut siapa? Dia apa dah dia tu sahabat rapat dengan Rasulullah, habis tu kita nak ikut siapa? Kita nak dengar tak? Kita cerita orang soleh seperti ini, supaya dengan cerita dia tu turunnya rahmat, dapat keberkatan, membuatkan kita ni semangat. Walaupun baca Al-Quran tu tak seperti mereka, tapi baca Al-Quran tapi tak seperti mereka, yakni tak khatam dah. Tak ada dah satu maknanya antara maghrib dengan isyak tu dapat khatam 30 juzuk, tapi baca Al-Quran alhamdulillah. Itulah aja. Ben. Jadi jangan sia-siakan. Baik. Jadi ni masjid tempat mulia, maka jagalah adab-adab kita. Bila mana kita datang ke masjid, dah niat dah daripada awal datang ke masjid ni lillahi ta'ala, maka jaga adab bila mana berada di dalam masjid. Jangan bercakap, jangan bersembang tentang perkara-perkara yang diharamkan, mengumpat ataupun bergurau senda yang dusta. Bergurau senda lawak yang dusta. Nabi SAW bersabda, la yasluhul kadhibu fi jiddin wala fi hazlin. Tak patut berdusta dalam keadaan tak sama ada dalam keadaan serius ataupun dalam keadaan bergurau senda. Dalam kita melawak pun, kalaulah benda ni tak berlaku, bukan realiti, dapat dosa juga. Tak. Jadi tak lebih-lebih lagi berada di masjid, jagalah adab kita di tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah di rumah orang, bila mana kita ni menjadi tetamu orang kan, adakah kita ni melawak juga, bergurau, ambil bantal kita bergurau dengan kawan kita? Tak kan? Tak. Bahkan duduk sopan santun, nak duduk diam-diam. Tak ada duduk tak ada duduk cakap buha-buha, suara yang buat tak ada. Tapi di masjid pelik. Dia boleh kuatkan suara dia boleh bergurau senda, melawak pula benda-benda yang mendatangkan dosa, benda-benda yang diharamkan. Kan? Kalaulah benda yang tak ada manfaat, tak ada apa-apa, tak diharamkan, tak ada masalah. Tapi itu pun kita kena fikir juga. Sebab apa? Sebab bila mana kita berada di dalam masjid, apa yang punah di dalam masjid adalah pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Pahala. Kita berada di rumah orang, bila mana datang ke rumah orang, apa yang kita nak daripada orang tu? Jamuan, sarapan, makanan yang enak, makanan yang mewah kan? Bukanlah bawa kita tak harapkan bawa rumah tu keluarkan air kosong saja. Kan? Kita dalam kita terima, dalam kita terimalah juga. Kalaulah keluar rumah ni keluarkan air kosong, tapi kalaulah air tu air sangkui ke air apa lagi, kena share kan, ni lagi kita nak, kan? Jadi dalam masjid kita harapkan begitu. Bukanlah kosong yang kita dapat adalah pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Ni sekarang ni haji niat tak i'tikaf? Niat alhamdulillah. Yang masih lupa niat i'tikaf, niat dari sekarang niat i'tikaf. Nama itu i'tikaf fiha masjidi lillahi ta'ala. Jangan lupa niat i'tikaf. Baik. Maka sebagai adab kita dengan masjid, khususnya bagi masalah pada malam ini berkaitan dengan perempuan yang haid, haram ke atas dia mendiami masjid. Walaupun dia kata, ustaz, saya dah pakai dah tuala wanita, dan saya yakin takkan keluar walaupun setitik darah, tak menitis walaupun setitik darah. Sekalipun dia cakap begitu,
dihalang juga, diharamkan juga untuk dia mendiami masjid, duduk di dalam masjid. Kerana apa? Sebab mereka ni, perempuan yang haid ni dan nifas ni, begitu juga yang berjunub, dilarang, diharamkan mendiami masjid adalah kerana mereka ni berhadas besar. Adalah kerana berhadas besar. Nah, adapun kalaulah perempuan ni dia kata, "Ustaz, saya tak nak duduk di masjid pun, tak nak duduk di dalam masjid, tapi saya nak lalu sahaja. Lalu sahaja, saya tak nak duduk pun." Maka kalaulah dia rasa selamat, dia rasa dia tak khawatiri bahawasanya darah haid tu keluar, maka dia boleh lalu, tapi lalu daripada pintu yang lain, keluar pintu lain. Itu masuk lalu. Kalau berulang alik, yakni tidak dibenarkan. Kerana apa? Kerana berulang alik tu, yakni masuk dan keluar pintu yang sama, yakni dikira mendiami masjid. Tak boleh. Walaupun saya nak belajar ilmu agama Ustaz, ilmu fardu ain, ilmu wajib, walaupun kamu nak belajar ilmu fardu ain sekalipun, tidak dikecualikan. Oleh kerana apa? Nabi SAW tidak menghalalkan orang yang berjunub dan orang yang berhaid masjid Nabi SAW. La uhillu al-masjidah lil junubi wala lil haidhi. Aku tidak halalkan masjid untuk yang berjunub dan juga untuk perempuan yang kedatangan haid. Baik, jelas di sini. Maka sama-samalah kita memuliakan masjid, rumah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itulah di antara amalan yang menunjukkan kita memuliakan masjid, bila mana kita dapati najis, tak payah tunggu, tak payah tunggu tuk siap, tak payah tunggu cleaner. Kita yang ambil. Kita yang ambil. Jangan dia kata tak apa, masjid ni ada tuk siap dah. Sedangkan kita lihat ada tai cicak depan kita tu. Depan kita. Jadi kalaulah jenis orang yang tak ada rasa, maknanya tak ada rasa dalam hati dia tu keagungan masjid, kemuliaan masjid, orang ni memang takkan ambil. Kalau yang ada dalam hati dia rasa tak sedap lah, tak seronok, tak senang lah, kalaulah lihat sampah dalam masjid, lihat tahi cicak dalam masjid, dia tak senang. Yang ni hati dia, hati yang takut kepada Allah, hati yang memuliakan masjid, rumah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh berbeza kan? Baik. Kemudian yang seterusnya, yang keenam, membaca Al-Quran dengan qasad. Membaca Al-Quran yang ni pun telah dijelaskan sebelum ni. Kalaulah dia membaca Al-Quran tapi dengan qasad, zikir, yang ni dibenarkan, dibolehkan. Ada perbahasan yang banyak daripada kalangan ulama kita mazhab Syafi'i tentang perempuan yang haid. Adakah boleh membaca Al-Quran? Lagi-lagilah dia hafizah. Jadi banyak pendapat dan perselisihan, berbagai pendapat dalam kalangan ulama Syafi'i. Ada sebahagian kata boleh, boleh dibenarkan untuk mereka, untuk perempuan tu membaca Al-Quran. Awak kan? Baik. Ada sebahagian ulama lagi tidak dibenarkan melainkan dengan bahasa zikir. Baik, ada dalam kalangan ulama yang bermazhab Syafi'i dibenarkan, membenarkan perempuan ini membaca Al-Quran, sekalipun dengan niat tilawah Al-Quran. Sekalipun dengan niat tilawah Al-Quran, tak ada masalah. Dan jadi yang makcik
yang mati itu kalaulah yang jenis datang haid lagi. Kalaulah jenis anak-anak yang belajar Al-Quran, yang belajar Al-Quran, kalaulah dia datang haid, suruh dia belajar. Tak payah kata cutilah. Adik tak boleh solat, tak boleh teruskan nak belajar Al-Quran, tak ada masalah. Ada ulama kata boleh lah. Ataupun guna pendapat niat zikir. Niat zikir ketika mana membaca Al-Quran. Kita habis fasal ni. Nak pabulah kita kena azan dulu. Azan dulu. Ada 1, 2, 3, 4 lagi. Kemudian haram ke atas perempuan haid berpuasa. Haram ke atas mereka ni berpuasa kerana berada dalam keadaan tidak suci. Yang seterusnya menceraikan isteri. Menceraikan isteri haram ke atas siapa ni? Haram ke atas suami menceraikan isteri yang berada dalam tempoh haid. Kerana apa? Kerana membuatkan isteri ni menganiaya isteri, menzalim isteri dengan panjangnya tempoh iddah. Tempoh iddah ketika mana menceraikan isteri waktu haid lagi panjang. Kerana mula tempoh iddah dia suci yang setelah daripada haid yang sekarang ni. Haid yang sekarang ni tak kira.
Dia kira haid setelah mana pada haid yang seterusnya, haid yang setelah daripada ni. Mana habis iddah dia, haid yang keempat, panjang tempoh tu. Jadi memanjangkan tempoh ni membuatkan isteri tu rasa teraniaya. Tak menyakitkan diri, tak menyakitkan hati isteri tu. Maka tak boleh tak boleh haram menceraikan waktu tu. Sekalipun talak ni terjatuh, tapi si suami dapat rusuk. Ni dipanggil talaqu bid'in. Talaqu bid'in. Waktu ni tak boleh lah. Melainkan kalaulah isteri sendiri lah nak minta suami tu ceraikan dia, dipanggil khulud. Dipanggilkan khulud dengan bayaran sekian-sekian. Yang ni tidak diharamkan. Jatuh talak. Dia nak palingkan. Nak palingkan tak payahlah kamu tolak, biarlah aku minta sendiri talaklah. Supaya tak berlaku dosa. Supaya tak berlaku suatu dosa. Dan juga dan seterusnya, berjalan di dalam masjid jika ia bimbang mengotori masjid, telah dijelaskan. Yang terakhir, yang ke-10, perkara yang diharamkan ke atas perempuan haid termasuklah perempuan yang bernifas, bersedap-sedap dengan suatu antara pusat dan lutut, yakni bersetubuh. Bersetubuh waktu isteri dalam keadaan haid ni haram ke atas lelaki. Sabarlah wahai suami. Sabarlah wahai suami, bukan alasan dah saya ni banyak sangat tempoh haid. Mulalah dia nak cari hak lain. Ada jalan alternatif untuk lelaki kalaulah tak tahan nafsu. Tak tahan sangat nafsu dia. Apa dia? Kalaulah dia beronani dengan tangan isteri, maka yang ni tak haram. Kalaulah beronani dengan tangan sendiri, haram. Kan? Baik. Jadi kalaulah kalaulah dia beronani dengan tangan isteri, hak ni tak diharamkan. Yang haram kalau tangan sendiri. Baik. Kemudian seterusnya pasal berkaitan dengan sebab-sebab tayamum, insya-Allah yang ni pada kuliah yang akan datang. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita tahlil 3 kali dan selawat 3 kali sebagai penutup majlis. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Allah